warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Saudara Amir selaku pengurusi majlis kita pada malam ini. Yang berhormat Datuk Haji Abdul Malik bin Abdul Qasim, Esko Ahal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengarah Jabatan Agama Islam Pulau Pinang yang bersama dengan kita pada malam ini, Datuk Haji Sazali bin Hussein. Yang berhormat Dr. Nalela bin Arifin, Ahli Dewan Undangan Negeri Penanti. Yang diraihkan pada malam ini ahli panel program forum perdana kita yang dibawa datang dari jauh. Tuan-tuan sekalian yang berbahagia, Profesor Dr. Said Khairuddin Al-Junaid daripada National University of Singapore. Seorang lagi dari panel iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, yang dalam perjalanan ke sini tuan-tuan sekalian insya-Allah sebagai panel gandingan bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Khairuddin pada malam ini. As-saf pimpinan masyarakat yang hadir pada malam ini, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah dan kurnianya, dipersilakan Datuk. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita dipilih oleh Allah untuk sama-sama berada di perkarangan pusat khidmat ahli parlimen Permatang Pauh ataupun dinamakan Dataran Rakyat ini bagi menjayakan satu program, tuan-tuan sekalian, insya-Allah program yang sama-sama kita duduk, sama-sama kita jayakan ini akan sentiasa dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum saya fokuskan tumpuan kepada tajuk forum kita pada malam ini, Islam Rahmatan lil Alamin, saya rasa eloklah tuan-tuan sekalian saya perkenalkan kepada tuan-tuan sedikit sebanyak latar belakang ahli panel kita pada malam ini, terutamanya yang kita bawa daripada jauh. Datuk Dr. Asri saya rasa dah tak asing bagi kita semua. Tuan-tuan sekalian yang di sebelah berbaju koko, handsome orangnya, ialah Dr. Profesor Dr. Khairuddin Al-Junaid, asal tuan-tuan sekalian daripada negeri kita, negeri Pulau Pinang, di sebelah town, iaitu di Jalan Burma, Prof. Jalan Burma, asal tok nenek beliau. Jadi tuan-tuan sekalian, Profesor Dr. Said Khairuddin kini menjadi tuan-tuan sekalian seorang pensyarah di University National University of Singapore. Saya baca sedikit biodata beliau. Beliau adalah Profesor Madya di Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Kebangsaan Singapura. Beliau pakar mengenai sejarah Islam di Asia Tenggara, meliputi topik-topik seperti rangkaian Islam, gerakan-gerakan sosial, intelektual dan golongan minoriti di luar rantau ini. Beliau
mendapat sarjana muda dan sarjana di Universiti Nasional Singapura dan PhD di Pusat Pengajian Oriental dan Afrika Pengajian di London. Pada akhir 2013, beliau adalah seorang Fulbright Professor di University Columbia, New York. Dr. Khairuddin sedang menulis mengenai seorang ulama terkenal di Asia Tenggara, yaitu Profesor Hamka, dan idea-ideanya pada pembaruan Islam di alam Melayu. Ini sedikit atau sekian pengenalan Dr. Syed Khairuddin, ahli panel kita pada malam ini. Dan bagi yang berbahagia, sahibus samahah, Datuk Dr. Asri Zainal Abidin, kini tuan-tuan sekalian, di mana yang kita sama-sama maklumi, menjawat kembali jawatan Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Jadi saya ahlan wa sahlan, saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel yang insya-Allah akan memberi ilmu kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita akan sentiasa dinaungi oleh rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pusingan yang pertama, insya-Allah pusingan pertama kedua-dua panel bercakap, kemudian mungkin saya akan buka kepada tuan-tuan untuk mengajukan sebarang soalan. Sebab bersama kita Profesor, Datuk Mufti, tuan-tuan boleh tanya insya-Allah. Kalau kita tengok macam mana soalan banyak, kita tengoklah macam mana. Kalau soalan banyak sangat, kita suruh kedua-dua tokoh kita jawab setakat mana yang sempat. Masa yang terakhir pukul 12. Pukul 10.45. Lagi sejam 45 minit insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak tuju soalan ini kepada Prof. Kepada Prof. Bukan soalan, tuan-tuan sekalian, berbentuk pencerahan. Prof, saya mohon kepada yang berbahagia Profesor Dr. Syed Khairuddin untuk memberi sedikit pencerahan ataupun pengenalan yang kita sering sebut tadi. Datuk YB Malik sebut, kita anjurkan di Kuala Lumpur, sebelum kita anjurkan di sini. Dalam Al-Quran pun Allah menyebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apakah maksud yang dikatakan rahmatan lil alamin? Dipersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pengurusi majlis, Ustaz, Sahibus Samaha, Datuk Asri yang tidak asing lagi di Singapura. Malahan di Singapura, Datuk Asri dah menjadi, boleh saya panggil, selebriti Ustaz di sana. Kalau mana-mana masjid yang panggil Datuk Asri, Alhamdulillah full house. Ketika ada forum dengan Datuk Asri, tak salah berapa bulan yang lalu, lebih daripada 500 orang datang. Bukan nak jumpa saya, tapi nak jumpa Datuk Asri. Alhamdulillah. Dan kita inginkan beliau datang lagi ke Singapura untuk memberi ilmu kepada kita, insya-Allah. Dan YB Abdul Malik, Datuk Datin yang ada di sini, hadirin hadirat. Apabila kita cakap mengenai isu Islam rahmatan lil alamin, kita harus menanyakan satu soalan yang pada saya sangat penting. Soalan itu ialah, mengapa Islam pada waktu ini, atau kalau lebih tepat lagi, kaum muslimin pada zaman ini bukan lagi rahmatan lil alamin? Apakah telah terjadi kepada dunia Islam sehinggakan kalau kita lihat di akhbar, kalau kita lihat di media massa, dan kalau kita lihat di internet dan sebagainya, Islam dilihat sebagai
satu agama yang merosakkan dunia. Apakah telah terjadi kepada Islam atau kepada kaum muslimin? Dan soalan yang harus kita tanya ialah, bagaimana boleh kita mengembalikan Islam sebagai rahmatan lil alamin? Banyak cendekiawan dan pemikir-pemikir barat telah menulis tentang fenomena Islam sebagai agama yang telah memberi banyak kontribusi kepada manusia dan kemudian menjadi agama yang dianggap sebagai perosak bagi dunia sejagat. Saya lihat satu perkara yang menyebabkan umat Islam pada waktu ini ketinggalan zaman, menjadi umat yang tidak dilihat sebagai umat yang boleh dihormati, adalah kerana umat Islam pada waktu ini buta sejarah. Saya nak tukil daripada seorang pemikir daripada Amerika Syarikat, seorang Muslim yang berbangsa hitam atau Negro, yang bernama Malcolm X. Malcolm X atau Malik Al-Shabazz pernah berkata, sesebuah masyarakat yang buta sejarah adalah sebuah masyarakat yang akan hilang jati dirinya. Malcolm X mengatakan perkara ini pada tahun 1960-an, sebelum beliau mati dibunuh. Dan kata-kata beliau menjadi satu realiti pada waktu ini. Umat Islam di mana-mana kita pergi lupa kepada sejarah mereka sendiri. Sehingga kan saya ada buat sedikit kajian bersama asatizah di Singapura, ustaz-ustaz dan ustazah, dan saya tanya mereka, apabila mereka mempelajari sejarah Islam, apakah yang mereka pelajari? Dan ustaz-ustaz di sana cakap, kami belajar sirah Rasulullah SAW, kami belajar mengenai khalifah-khalifah, mengenai Empire Umayyah, Abbasiyah, dan khalas. Mereka dah tak belajar apa-apa lagi. Mereka tak tahu sejarah mereka sendiri. Ini adalah masalah yang pertama yang kita hadapi di dalam masyarakat Islam sejagat. Dan ini adalah masalah yang paling genting sekali di dalam dunia Melayu. Kalau kita tanya orang Melayu, siapakah nama bapa dia, dia tahulah. Takkan tak tahu nama bapa. Kalau kita tanya siapakah nama datuk, mesti tahu. Kalau tanya nama moyang, dia dah samar-samar sikit. Kalau tanya lepas moyang apa? Nama buyut dia, dia dah lupa dah. Tak, Ahmad ke, Abu ke, Aming ke, saya tak tahu. Buta sejarah, dan sebab itu kita lupa kepada apa yang telah dilakukan oleh orang yang datang sebelumnya. Itu sebab di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau menekankan, dan kita selalu dengar hadis ni, tapi kita tidak mempelajari hadis ni daripada perspektif sejarah. Rasulullah mengatakan atau bersabda, khairun nasi qarni, thumma ladhina yalunahum, thumma ladhina yalunahum. Ahlul fuqaha dan ahlul hadis melihat hadis ini daripada perspektif hukum dan perspektif di mana apabila kita melakukan ibadah, kita harus mengikut cara Rasulullah SAW. Tapi hadis ini sebenarnya menekankan peri pentingnya sejarah. Rasulullah memberitahu kita bahawa zaman yang terhebat di dalam sejarah Islam adalah zaman Rasulullah SAW. Zaman yang hebat setelah zamannya ialah zaman sahabah, dan kemudian pada zaman tabi'in. Rasulullah menekankan peri penting sejarah. Jadi kalau awak lupa segala apa yang saya cakap pada hari ini, perkara yang saya ingin sekali orang Melayu ingat ialah jangan lupa sejarah kita. Sejarah keislaman, sejarah bagaimana orang Melayu menjadi Islam,
dan sejarah keagungan Islam. Kerana untuk menjadi rahmatan lil alamin, kita mesti menjadi masyarakat dan umat yang tahu dan bersejarah untuk kita mencorak sejarah. Saya baru-baru ni tinggal di Amerika selama 3 bulan di New York dan bercampur dengan orang-orang di New York. Antara orang yang paling terunggul di New York adalah orang Yahudi. Di New York ni ramai orang Yahudi. Dan kalau awak cakap dengan profesor-profesor di universiti-universiti di New York ni, kebanyakannya adalah daripada bangsa Yahudi. Dan orang Yahudi ni, mereka tak lupa kepada sejarah mereka. Dan mereka tahu yang sejarah mereka tu pergi beribu-ribu tahun yang lalu. Dan kerana itu mereka bangga akan diri mereka sendiri. Seperti Allah pun telah berfirman di dalam Quran, Ya Bani Israel, Inni faddaltukum alal alamin. Mereka tahu yang mereka ini orang yang terdahulu di dalam segala ciptaan Allah. Dan kerana itu jati diri mereka itu sangat tinggi. Jadi kita kena kembalikan ini dahulu. Sebelum kita mulakan apa-apa pun, kita harus memberi penekanan kepada sejarah kita. Jangan buta sejarah. Pertama. Kedua, kalau kita lihat sejarah Islam daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari ini, Islam adalah agama yang sangat unggul selama 1000 tahun. Daripada 700 Masihi atau 670 Masihi hingga ke zaman Empire Osmaniyah sampai ke kurun ke-16. Selepas kurun ke-16, Islam mengalami kejatuhan. It was a period of decline. Kalau kita lihat 1000 tahun di mana Islam menjadi tamadun yang mencorak tamadun dunia, apakah resepi yang memperkasakan Islam? Cendekiawan-cendekiawan barat memberi gambaran bahawa Islam adalah agama yang unggul oleh kerana orang Islam ini kuat daripada dalam bidang teknologi. So if you have technological power, you will have world power. Ini andaian orang barat. Ada setengah ahli sejarah mengatakan Islam adalah agama yang unggul kerana orang Islam mempunyai masyarakat yang sangat kukuh. Ini adalah teori Ibnu Khaldun di dalam mukaddimahnya. Dia katakan bahawa orang Arab ni menjadi satu kumpulan atau masyarakat yang kuat kerana asabiyahnya. Tapi ada satu cendekiawan yang bernama George Hurani. Dia memberi gambaran yang berbeza. Dia mengatakan Islam telah menjadi tamadun yang mencorak dunia kerana selama 1000 tahun tamadun ini berpacak kepada satu orang, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berbalik juga kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Hadis yang juga digunakan oleh ahlul fiqh dan ahlul hadis sebagai sumber hukum. Tetapi kalau kita baca hadis ini daripada perspektif sejarah, hadis ini mengatakan bahawa berpeganglah kepada dua perkara yang aku akan tinggalkan, Rasulullah bersabda, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran dan sunnahku. Jadi buat 1000 tahun semenjak zaman Rasulullah SAW, umat Islam berbalik kepada hadis ini. Mereka mendapat inspirasi daripada Al-Quran, lalu melahirkan pemikir-pemikir seperti Ibn Sina, Al-Farabi dan sebagainya yang membaca Quran, dan daripada Quran mereka terinspirasi untuk mengeluarkan idea-idea yang baru.
Mereka membaca hadis, dan daripada hadis mereka dapat kupaskan cara-cara untuk mentadbir negara. Itu sebab menurut George Hurani, umat Islam menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Itu sebab kita boleh faham kenapa orang Perancis yang faham mengenai Islam, yang mereka nak momok-momokkan dahulu bukan sistem syariah, bukan sistem hudud, bukan cara pengamalan Islam. Yang mereka momok-momokkan dahulu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is the first target. Kalau kita boleh turunkan image atau menjatuhkan image Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam dapat dilemahkan. Jadi saya nak rumuskan sebelum kita teruskan kepada ahli panel yang lagi satu, kita harus mengembalikan pemikiran sejarah di kalangan kita. Sejarah adalah satu topik atau subjek yang sangat-sangat dibenci oleh umat Islam sendiri. Kita tidak mahu membaca tentang sejarah. Di sekolah pun subjek yang paling kita tak suka subjek sejarah, kerana sejarah ni dilihat sebagai subjek di mana kita harus ingat tarikh dan nama-nama, dan kita harus mengembalikan what we call as the spirit of the Quran and the Sunnah, atau semangat Al-Quran dan Sunnah yang berpacak kepada seorang yang kita panggil Rasulullah SAW. Barulah kita boleh meneruskan perjalanan kita untuk menjadi rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih kita ucapkan kepada tuan-tuan sekalian yang berbahagia, Dr. Said Khairuddin, di atas pencerahan yang diberikan oleh beliau. Tuan-tuan sekalian, maksud Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin, nak kembalikan kembali. Kata doktor, yang pertama kita mesti kembalikan pemikiran kita, ataupun kita mesti melihat kembali sejarah yang telah pun tuan-tuan lampau. Dan yang kedua, tuan-tuan sekalian, kita kata Dr. Khairuddin, cara untuk kita insya-Allah sentiasa dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebut rahmatan lil alamin. Nak kembalikan keadaan ini dapat ataupun tidak, mesti kita kembali kepada pangkal seperti mana yang telah pun ditinggalkan sendiri, dipesankan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibacakan oleh beliau tadi. La taraktu fikum amrain, kata Nabi, aku tinggal kepada kamu dua perkara, lan tadillu, kamu sama sekali tak akan sesat, kata Nabi, selagi mana berpegang kepada kedua-duanya, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak minta, nak mohon kepada yang berbahagia sahibus samahah, untuk tuan-tuan sekalian, bagaimanakah tip untuk kita mengembalikan. Tadi doktor kata kita mesti mengembalikan pemikiran sejarah, kita mesti mengembalikan pegangan kita kepada Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita melihat kepada keadaan masyarakat kita pada hari ini, tuan-tuan sekalian, sudah terpesong dan dalam keadaan, tuan-tuan sekalian, kita tengok dalam negara kita bagaimana akhlak masyarakat kita, sistem perundangan yang ada dalam negara kita, bagaimanakah ekonomi kita contohnya. Semakin hari kita dalam keadaan semakin tertekan. Dulu jangan kata Singapura, kita nak bandingkan tak mampu sekarang ni, tuan-tuan sekalian, dengan Thailand pun kita dah kalah. Duit Thailand dah lebih besar daripada kita. Bagaimanakah cara, apakah tip untuk kita kembalikan kegemilangan? Kita berpegang sungguh-sungguh kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
di dalam kehidupan kita. Saya mohon kepada yang berbahagia Datuk Sahibus Samahah untuk memberi tip-tip kepada kita supaya kita kembali kepada Islam rahmatan lil alamin, insyaallah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang saya kasihi ayahanda dan bonda saya yang ada di depan ni, pengerusi YB Malik, yang saya kasihi ahli panel Dr. Said Khairuddin Al-Junaid, hadirin dan hadirat sekalian. Saya dah jumpa Dr. Khairuddin ni, Said Khairuddin ni dah berapa kali ya? Kemudian tahniah juga sebab SOAS telah boykot Israel, telah vote untuk boykot Israel. Perlis ni satu negeri yang kecil, tapi kalau duduk dengan Singapura dia syok sikit, Perlis besar sikit pada Singapura. Tapi ekonomi Singapura lebih kuat lah. Saya nak balik sikit kepada apa yang dihuraikan tadi. Pertama, kita selalu baca, mari sempena program apa-apa kita akan baca wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami, yakni Allah Azza wa Jal, tidak menghantarmu, yakni Muhammad, melainkan rahmat lil alamin. Untuk, dulu terjemahan Melayu disebut sekalian alam. Orang Melayu macam tak faham juga sekalian alam ni apa. Tapi maksudnya semua alam lah. Kan? We have not sent you except as a mercy for worlds. Kan? Kami tidak hantar engkau melainkan sebagai rahmat untuk semua alam. Jadi saya nak sikit balik pada benda ni. Pertama, Allah Azza wa Jal hantar Nabi, yakni hantar Nabi dengan agama yang dibawa oleh Nabi. Mesti agama ini dia rahmat. Rahmat ni kita orang Melayu kata rahmat kan. Ada orang nama rahmat. Rahmat ialah satu perkataan yang besar. Sebab itu kita sebut rahim ibu daripada perkataan rahmat. Rahmat Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala yang tak boleh kongsi, Ar-Rahman, tak boleh kongsi. Tuhan kita Al-Aziz, Tuhan yang mulia. Kita dalam bahasa Arab dia boleh kata ya akhil aziz, wahai saudara yang mulia. Ataupun kita kata wahai saudara yang pemurah, ya akhil karim, wahai saudara yang pemurah. Tapi kita tak boleh kata ya akhil rahman. Kerana Rahman khusus untuk Tuhan. Kerana Tuhan itu sifatnya sangat penyayang. Maka agama yang diturunkan oleh Allah mesti menzahirkan, mesti lahir pada cirinya, pada pelaksanaannya, pada kesannya rahmat, iaitu simpati dan kasih kepada orang lain. Jika ajaran itu kita namakanlah saja Islam ke, program Islam ke, undang-undang Islam, peraturan Islam, tetapi tidak zahir padanya rahmat, maka ia bukan Islam yang diturunkan oleh Allah. Walaupun yang bercakap itu ustaz, ada serban, sahibus samahah, sahibu masalah, apa sahaja pun, kalau ia tidak mendatangkan rahmat, maka ia bukan agama yang Allah hantar. Kita mungkin boleh buat nama, kerana Allah telah menyebut wa ma arsalnaka illa rahmah. Kami tidak hantar engkau melainkan rahmat. Maka tafsiran semua undang-undang Islam, syariat Islam, ajaran Islam mesti rahmat. Rahmat ni untuk siapa? Lil alamin, untuk sekalian alam, bukan untuk lil malayuin, bukan untuk orang Melayu je. Apabila kita jadikan Islam satu tafsiran yang rahmatnya untuk orang Islam saja, tak betul. Sebab itu ada orang duk kempen Islam membela orang Islam. Islam bukan bela orang Islam je. Islam mesti bela Islam dan bukan Islam. Mesti bela manusia dan mesti bela binatang. Mesti bela udara dan mesti bela alam sekitar. Ini Islam.
Kerana lil alamin, untuk semua alam. Sebab itu kita dah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan lil alamin, Tuhan rabbil alamin, untuk semua alam. Tapi yang kita duk nampak sebahagian orang, dia nak jadikan segala puji bagi Allah Tuhan orang Islam. Sebab tu yang nama Allah tu orang lain tak boleh, Islam saja boleh. Saya bukan nak timurkan balik, tapi saya bagi tahu wartawan tadi, Perlis berapa tahun dulu telah keluarkan fatwa, nama Allah boleh guna, nama Muslim boleh guna. Kalau dia guna dalam konteks betul, takkan nak bagi tahu Tuhan awak lain daripada Allah. Allah Rabbul Alamin, Tuhan untuk sekalian alam. Dia kata Tuhan awak lain, Tuhan kami lain. Oh, kacau ni. Ni kacau ni. Kita orang Islam, Tuhan kita Allah, awak Tuhan orang lain. Ini bahaya. Rabbul Alamin, rahmatan lil alamin. Maka agama mesti menjadi rahmat untuk sekalian alam. Saya nak bawa balik seperti mana yang Dr. Said Khairuddin sebut. Kita tengok kenapa orang rasa Islam masalah. Tak usah cerita hak dulu, sejarah kegemilangan Islam memang hebat. Tapi saya nak bincang hak ni, hak hari ni kan. Laisa fata man qala kana abi, dalam bahasa puisi Arab kata, innal fata man qala ha ana kan. Bukanlah orang hebat, orang berani, orang muda tu orang yang kata pok aku dulu, tapi orang yang hebat, orang muda ialah orang yang menyatakan inilah aku boleh buat apa. So kita nak cakap kita boleh buat apa, kita cerita kita tu. Kita ambil cerita simple lah. Kita ambil tempat hak agama dulu lah. Ni Dr. Said dia pun tahu, dia duduk di UK, di US. Ni neri-neri ni kalau orang kita dengar, neri ni musuh Islam ni. Kan? Tapi kita nak cerita. Tuan-tuan, saya cerita, saya pernah jadi fellow di Oxford, UK. Saya selalu cerita benda ni banyak kali ya. Tuan-tuan pergi ke Azhar. Di Azhar semua masyaikh lah. Jubahnya, syekhnya, pelajar keluar Universiti Azhar. Minta maaf lah kalau ada keluar Universiti Azhar, bukan saya nak hina, tapi saya nak cerita. Tapi kalau kita pergi ke Azhar, kita tengok bandar yang mana Azhar berada padanya ialah Bandar Kahirah. Bandar Kahirah ni antara bandar yang kotor lah dalam dunia ni. Sampah sarap merata-rata. Bawa kereta orang Mesir di Kahirah ni tak tahulah. Saya ingat dia tak ada tayar, tak apa, jangan tak ada horn. One way, two way, tak ada peraturan. Kencing di dinding-dinding ya. Ada, sebab tu saya cerita-cerita lucu, bukan betul kan. Orang kata apabila Presiden Perancis pergi melawat Egypt, dia orang ni hubungan baik. Dia tengok apa orang Mesir duk menghadap ke dinding Siapa belajar Mesir dia tahulah kan. Jadi masa tu Husni Mubarak kata jangan pergi tengok. Jadi aku nak tahu dia buat apa. Dia kata apa rakyat duk kencing di dinding Siapa belajar Mesir dia tahu kan. Presiden Perancis kata teruk rakyat kena didik dia apa. Lepas tu dia pun Husni Mubarak melawat Paris. Dia tengok ada juga orang buat benda macam tu. Dia kata aku pukul balik. Dia kata aku berhenti, kita berhenti tengok. Dia kata tak usah. Presiden Perancis kata, jom kita nak tengok. Dia pergi tengok dekat-dekat. Orang buat kencing. Allah, orang kencing. Pusing-pusing tengok. Rakyat Mesir juga. Saya nak cerita, tuan-tuan pergi, tuan-tuan boleh tahu. Kotor. Tak berperaturan. Sampah sarap. Tipu nombor 1. Kita silat-silat beli barang, orang lain beli 5 junai ya, 5 genih dia panggil, kita pergi beli 50 genih. Silap je, memang kena tipu. Saya buat contoh lain. Contoh hak saya dapat. Tuan-tuan pergi ke Oxford, Bandar Oxford, yang mana ada universiti terkenal, Oxford University. Atau boleh pergi ke Cambridge, pergi ke Harvard. Bandar sangat bersih, manusia berperaturan. Tak apalah hak dia minum tu memang budaya ada, tapi berperaturan. Orang tahu kat mana nak buang sampah.
Horn kereta tak dibunyikan. Orang tua kalau melintas orang berhenti. Bahkan orang boleh keluar daripada kereta untuk pimpin tangan dia bagi dia lintas dulu. Dia tak pernah cakap pasal Islam. Kalau orang ni melawat Oxford dan melawat Azhar, dia dah pening dah nak masuk agama mana. Itu realiti. Ambil pula orang Islam di sudut pentadbiran. Pemimpin Islam, Masya Allah, sambut ni macam-macam sambutan agama ni. Tapi indeks rasuah semua boleh kat negara Islam. Negara-negara yang bersih seperti New Zealand, termasuk Singapura nombor 5 saya ingat, kan, termasuk Norway dan banyak lagi negara-negara yang dianggap sebagai bebas atau daripada rasuah. Tak ada satu, none of them Muslim country, if you don't want to call it Islamic state or Islamic country, none of them, tak ada satu pun negara orang Islam. Semuanya negara orang bukan Islam. Mereka tak cakap pun rahmatan lil alamin. Inilah realiti yang berlaku. Saya ambil semalam, saya sebut dalam kuliah, siapa yang ikut, benda yang sama. Rahmatan lil alamin. Alam ni bukan alam kita saja. Tak usah cerita hak bukan Muslim lagi. Hak tak apalah, saya cerita alam sekitar. Tuan-tuan, para pejuang alam sekitar, I think most of them non-Muslim. I don't think one of them prominent pejuang alam sekitar yang Muslim. Semua kebanyakan mereka bukan Muslim. Mereka berjuang untuk menjaga alam sekitar ni. Pokok yang kena tebang kat negara mana, mereka sanggup pergi, sanggup terjun dalam laut, takut orang cemarkan laut, kerana sayangkan alam sekitar. Sayangkan alam sekitar. Pergi ke New Zealand, tengok sungai dia. Pergi Sungai Kelang, tengok sungai kita. Tuan-tuan, tak payah Sungai Kelang, pergi Sungai Nil. Segala orang utara kata segala mak nenek adalah Sungai Nil tu. Kalau Firaun bangkit balik pun, dia pun terkejut. Dia kata, teruk-teruk aku pun tak buat perangai macam ni kat Sungai Nil. Kalau orang pergi ke Mesir, tak ada sebab orang nak melawat Mesir. Tak ada pembangunan, kotor, tak bersistematik, hanya semata-mata kena pelancongan. Kerana tarikannya ialah piramid tu. Pergi nak tengok piramid dengan kotor, dengan kena tipu naik unta kuda, dengan tangkap gambar. Dia kata tangkap gambar pun kena tipu. Dengan Sungai Nil yang begitu kotor. Nak dibandingkan, pergilah ke Australia, pergilah ke New Zealand, pergi ke Czech Republic, pergi ke Germany, tengok macam mana mereka jaga sungai mereka. Kita mufti sahib samahah nak habak pi kat depa Islam rahmatan lil alamin, nak habak macam mana? Maka ada sesuatu yang telah salah dalam tafsiran Islam kita, yang mesti diperbetulkan. Sakut panjang, saya nak masuk sikit yang salah. Kesalahan itu pada saya kerana kita tidak memahami tujuan agama. Kita suka mengambil agama secara literal, apa yang kita faham di sudut luar. Contoh nak bagi faham orang kampung, Islam suka kita semayang berjemaah, pulun pergi semayang jemaah. Tapi bukan soal, padahal kalau semayang seorang pun Tuhan yang sama juga, baca Fatihah yang sama juga. Bukan kerana Islam mau pergi duduk ramai. Islam mau kita bersosial, bergaul. Kenapa Islam mau bergaul? Islam mau ajar kita adab bergaul. Tapi kalau kita pergi semayang berjemaah, aku hari ini semayang 5 waktu, lepas makan derian pi, lepas makan petai pi, satu sah kacau dengan kita dok syok setiap waktu aku pergi, tidak menunaikan maksud agama. Sebab itu Nabi larang, man akala min hadhihi asyajaratil khabitha fala yaqrabanna masjidana.
Siapa yang makan daripada pokok ni jangan main dekat dengan masjid kami. Sebab apa? Sebab tujuannya bukan nak pergi jemaah tu. Tujuannya bagaimana nak ajar manusia bergaul antara satu sama lain. Bukan Islam kata soal kena datang ke masjid, tapi bila datang ke masjid tahu bagaimana untuk hidup di dalam masjid dan bermasyarakat. Kenapa Islam penting sangat nak ambil wudu ni, nak semayang, tempat semayang tak boleh ada najis. Amboi, kita kalau najis sikit, kena tak cicak debu sikit dah, semayang tak sah, tukar dah. Tapi kita tengok tandas sebahagian masjid lebih teruk lebih dari tandas gereja lagi. Tandas gereja mungkin lebih bersih lagi. Rumah sebahagian orang Islam, kita nak masuk pun geli-geleman bijak. Saya buat satu contoh mudah, nanti panjang pula cerita. Apa yang dimaksudkan tujuan agama? Ini saya ulang banyak kali. Ada kedai makan, kita pergi kedai makan. Apakah kedai makan Islam pada mata sebagian orang? Pergi tengok kedai makan, kawan yang jual tu pakai kepiah, yang perempuan pula pakai tudung, kemudian bunyi sikit, ada ceramah sikit ke, ayat Quran tu bunyi, ada ayat Quran di dinding. Kita kedai ni kuat Islam. Itu pandangan orang kita, pasal dia baca jenis kulit. Tapi kalau betul balik kepada the essence of religion, tujuan agama, hak daripada sebut maqasidus syara', the higher purpose or objectives of syariah, of the rulings, tujuan yang tertinggi agama. Kalau kita balik kepada tujuan tertinggi agama, bukan itu yang agama mau daripada kedai makan. Kedai makan yang Islam ialah kedai makan yang bersih, makanan yang berkualiti, tak tipu pelanggan. Walaupun di dinding dia mungkin tak ada ayat Quran, tapi dia bersih, meja dia bersih, dia serve, dia sediakan makanan itu dengan cara yang bersih, kerana dia amanah. Walaupun orang tak nampak di belakang tapok dah, tapi dia kata jangan kotak ni, tak baik, Allah Ta'ala nampak, berdosa, kita dah masak macam ni. Tapi kalau bubuh lebay serban rempah dia bangsa kita, dia tidak Islamik. Tapi pada mata kita, hak bunyi di ayat di dinding dan bunyi Quran itulah Islamik. Yang bersih itu kita tak nilai sebagai Islamik. Sebab itu orang kita, bila orang mati dalam sujud, Masya Allah mati dalam ibadah. Tapi bila orang mati kena pergi cari rezeki, pagi-pagi naik motor aksiden mati, kita tak rasa mati dalam ibadah. Sedangkan itu ibadah dalam Islam, pergi cari rezeki untuk kaum keluarga. Kerana kita tak memahami tujuan tertinggi syariah. Lalu kita akan baiki bila nak buat Islam, perbankan Islam ke apa, kita bagi jadi bunyi-bunyi Arab sikit. Buatlah kubah-kubah macam Arab sikit. Walaupun dia punya pentadbiran kadang-kadang teruk, penindasan dia kadang-kadang sama saja. Maka sebab itulah orang Islam memperbaiki yang disebut oleh Tariq Ramadan sebagai cosmetic adjustment, yang dia tolong solek dia bagi elok, tapi isinya tidak Islam. Inilah masalah paling utama orang Islam, dan inilah masalah yang agamawan, golongan agama, semua pihak yang berkesedaran kena perjuangkan benda ini. Bangunkan di Pulau Pinang, saya di Perlis, saya ajak dengan YB Malik, kita mesti sama-sama kempen maqasidus syara' ni. Apa itu tujuan syariah? Tujuan dia yang hak kita duk tengok ke? Syariah ni ada tujuan di sebalik hukum yang dia beri kepada kita. Dia nak suruh kita gigit kayu sugi tu ke? Dia nak suruh gigi kita bersih. Itu maksud dia. Setengah orang kayu tu yang dia penting, gigi dia berserongang, dia tak kisah. Itu cakap utara kan. Ini maksud agama. Terima kasih banyak Muslim. Terima kasih kepada yang berbahagia Sahibul Samahah Datuk Mufti di atas pencerahan yang diberikan tadi. Jadi tuan-tuan sekalian, Datuk kata kebanyakan kita pentingkan kulit ataupun kita tengok luaran. Anak dalaman tak ke mana sebenarnya. Nampak tengok ada ayat-ayat Quran di kedai, kemudian tuan kedai tu nampak buah ketayap sikit, kita nampak ni memang kedai yang baiklah, kedai yang bagus. Tapi pada kehendaknya, kata Datuk tadi, kita tak menilai pun bagaimanakah kualiti, contohnya kebersihan makanan yang disediakan untuk pelanggan. Jadi tuan-tuan sekalian, tentulah juga dalam perkara-perkara yang lain. Kita lihat dari segi zahir,
tapi kita tak tekankan pengisian dan dalaman kita untuk membentuk jiwa yang hebat. Dan sekaligus tuan-tuan sekalian, bermula daripada jiwa yang hebat, dalaman yang hebat akan menzahirkan kehebatan kepada umum. InsyaAllah dapat menarik orang bukan Islam, bukan menjauhkan, menarik orang bukan Islam supaya berminat kepada Islam. Contoh tuan-tuan, saya baru ni ada seorang sahabat saya, dia kerja bank. Bini dia, isteri dia kerja kilang, orang berpangkat dalam kilang. Jadi seorang Mak Saleh ni jadi manager dia di kilang tersebut. Jadi manager ni dia berminat dengan Islam. Satu hari manager ni masuk hospital Gleneagle. Si kawan saya bank tadi dia mai kat saya. Dia kata, Ustaz, jom kita pergi ziarah Mak Saleh tu. Sebab Mak Saleh tu kata nak masuk Islam. Jadi saya kata, Abang Min kena pergi cari Ustaz lain. Saya kalau pergi Jahanam, saya tak erti orang putih, tabak betul-betul melubah. Jadi kena pergi cari Ustaz lain, tolong bagi penerangan kat dia bersembang macam mana. Tak apalah. Lepas tu dia kata, tak apa Ustaz, saya pergi ziarah dulu. Dia pergi ketika manager tadi duduk di hospital, duduk di ward di hospital tadi ni, dia pergi ziarah. Dia pun bagi tahulah. Kebetulan dia kata, tuan duduk sini seorang, tuan telah pun bersembang dengan isteri saya, berminat untuk masuk Islam. Jadi ini peluang saya rasa saya nak bawa seorang ustaz, tokoh agama untuk bagi sedikit sebanyak pencerahan ataupun mengislamkan tuan lah, kita kata senang. Mak Saleh tu kata apa tuan-tuan? Mak Saleh tu kata, oh minta maaf, dia kata. Saya memang berminat dengan Islam, tapi saya tangguhkan sebentar hajat saya, kerana saya melihat, dia kata, orang yang mengaku Islam saya rasa lebih teruk daripada kami yang beragama bukan Islam. Itu dia tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa berdosa kita semua. Berdosa kita semua. Mampukah kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak? Okey, kita teruskan. Jadi doktor kata tadi, kita hanya tuan-tuan sekalian pertontonkan di segi kulit. Saya nak minta kepada yang berbahagia Profesor Dr. Said untuk bagi tip pula bagaimana nak kuatkan dalaman kita. Kita pentingkan isi, kita pentingkan kulit. Isi kita ni nak asak lagu mana? Nak bagi kita betul-betul menjadi orang Islam yang hebat, yang faham tentang kehendak agama itu sendiri. Dipersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab soalan Ustaz itu tadi, saya nak ceritakan sikit pengalaman saya ketika saya duduk makan bersama isteri di Washington sekali. Kita pergi di Washington, ingat nak berjalan-jalan, nak bersiar-siar, lihat bagaimana keadaan Washington tu. Sedang duduk makan, seorang yang berkulit hitam datang ke meja saya. Dan dia tanya saya, orang hitam ni, keistimewaan orang hitam ni ialah dia petah bercakap, dan dia ni orang kumpulan, kira kata masyarakat yang direct. Dia kalau nak tanya, dia tanya. Dia kalau nak cakap apa-apa, dia akan cakap. Jadi dia datang kat saya, dia cakap, brother, I have a question. Dia dah macam kira macam orang badui dulu-dulu. Why is your wife wearing this thing on her head? Dia tanya saya. Saya cakap dengan dia, before I answer your question, brother, I would like you to sit down. And I would like to explain to you what Islam actually means. Sebelum saya nak cuba terangkan dia apa tu Islam, dia tanya saya lagi satu soalan yang kita panggil di dalam pelajaran falsafah, a rhetorical loaded question. Bererti soalan yang rhetorical, tetapi soalan yang mempunyai dua makna. Maknanya kalau kita tanya tu, maknanya ada dua. Dia tanya saya, mengapakah Islam, dia cakap dengan saya, lebih baik daripada agama-agama yang lain? Dia cakap, saya orang Kristian, saya nak tanya awak seperti yang saya tanya awak tu tadi tentang tudung
apa yang di atas kepala isteri awak tu, apakah keistimewaan Islam? Ni kalau tanya ustaz-ustaz ni kacau ni. Apakah keistimewaan Islam, dia tanya. Saya pun terfikir, wah ini dah susah, tadi pasal tudung belum habis cerita. Dia nak tanya pula apa keistimewaannya Islam. Kalau kita nak cakap keistimewaan Islam ialah Kelantan antara negeri yang terkutur yang pernah saya cakap, tak boleh. Kalau nak cakap keistimewaan Islam ialah corruption index yang baru tadi saya cakap di masjid tentang corruption index ni, lagi memalukan kerana Islam atau umat Islam adalah umat yang paling berrasuah di seluruh dunia. Jadi saya cakap dengan dia, Islam adalah agama yang terbaik di dalam semua agama yang ada, kerana untuk kamu menjadi orang Islam, kamu tidak boleh menjadi orang yang bodoh. Dia terperanjat. Orang hitam ni, kalau kita hentam dia balik, dia dah terperanjat. Dia tanya, kenapa aku tidak boleh bodoh lepas tu jadi orang Islam? Aku orang Kristian, aku tak pergi ke sekolah, tapi aku tetap boleh jadi orang Kristian. Kenapa orang bodoh tak boleh menjadi orang Islam? Dia tanya. Saya cakap dengan dia, jika awak terima agama Islam, perkara pertama yang awak harus pelajari adalah berkalimah syahadah. Itu ilmu yang pertama. And you have to say it not in your language, but in another language, and you learn a new language. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. First knowledge. And after you have become a Muslim, apabila kamu telah menjadi orang Islam, kamu tidak boleh menjadi orang bodoh, kerana kamu mesti pelajari apa erti Islam, apa erti ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana untuk bersolat, apakah hikmah bersolat. Bererti orang yang bodoh tidak boleh menjadi orang Islam. Dan Islam tidak menerima kejahilan di dalam mata hati orang Islam. Jadi kalau kita lihat krisis yang tadi Ustaz tekankan tadi, memang kita kena kembalikan qawaidul syariah ni kembali, maqasid syariah, supaya kita tahu. Dan di Amerika telah pun ada movement, gerakan yang cuba menghidupkan balik maqasid ni. IT, International Institute of Islamic Thought, sekarang sedang berbincang tentang isu ni. Bagaimana kita nak meleraikan masalah-masalah ummah dengan menggunakan maqasid syariah. Tapi berbalik kepada apa yang saya katakan tadi, masalah genting yang ada di dunia Islam pada zaman ini ialah kita tidak ada budaya kesarjanaan dan budaya ilmu di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, di dalam negara kita, dan di dalam seluruh umat Islam sejagat. Kalau kita lihat indeks the top universities in the world, the top universities in the world, universiti yang terbaik di dunia pada zaman kegemilangan Islam di Islamic Spain, zaman Andalusia, orang Kristian akan pergi ke Andalusia untuk mempelajari sains, untuk mempelajari sejarah dan sebagainya. Kalau kita lihat the list of 100 best universities pada zaman kita sekarang, tiada satu pun yang di dalam dunia Islam. Not even one university yang terlahir daripada dunia Islam. Apakah masalah masyarakat Islam? Seperti saya cakap tadi di masjid, kalau kita tanya soalan yang mudah kepada orang Melayu kita, apakah benda yang terbesar di dalam rumah orang Melayu? Ini saya nak tanya ni, soalan cepu mas. Siapa boleh jawab, dapat mas. Apakah benda yang terbesar di dalam rumah orang Melayu dan di dalam rumah orang Islam? Tapi lebih-lebih lagi orang Melayu, pasal kita di Pulau Pinang ni sekarang. Apakah benda yang terbesar? Di Singapura, bila saya tanya orang Melayu, benda yang paling terbesar di dalam rumahnya
ialah pertama, television. Betul? Berapa inci? 42, 54, 66 pun sekarang diorang dah beli. Pasal mata tak nampak, kena besar-besar sekali. Dia kena woofer, kasih kuat sekali bunyi. Perkara kedua yang paling terbesar di dalam rumah orang Melayu adalah sebuah perabot. Di dalamnya dia letak pinggan, mangkuk dan perhiasan. Menjadi sumber kebanggaan umat Melayu. Sedangkan Allah berfirman di dalam Quran, walladzina utul ilma darajat. Aku meninggikan orang yang ada ilmu. Kalau awak pergi ke London, ke Oxford, jangan cakap Oxford lah, saya tak nak cakap pasal Oxford dan Cambridge, pasal kalau kita pergi sana sebagai orang Islam, kita rasa malu. Kita pergi ke rumah orang bukan Islam di negara-negara yang bukan Islam, benda yang terbesar di dalam rumah mereka adalah rak-rak yang mereka letak buku. Bila saya belajar buat PhD di London, perkara yang betul-betul saya rasa terperanjat ialah ketika saya naik kereta api, seorang mud rock, kat sini pun ada mud rock kan, mud rock, rambut dia panjang, dia duduk kat tepi, dia sedang baca novel. Dia sedang baca novel. Saya sekarang di Brunei, di Universiti Brunei Darussalam. Hari-hari saya pergi ke universiti, nampak students atau pelajar di universiti, yang paling dorang syok sangat sekarang adalah handphone. Handphone. Dia asyik tekan-tekan aja handphone tiap-tiap hari. Buku tak dibaca. Jadi kalau kita lihat masalah dunia Islam pada zaman ini, sebelum kita pergi ke peringkat maqasid syariah dan sebagainya, kita kurang budaya ilmu di dalam masyarakat kita. Dan kita nak kena kembalikan budaya ilmu ni, kerana Rasulullah SAW telah menekankan di dalam pelbagai-bagai hadis, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Ditekankan Islam menjadi agama yang mencorak dunia kerana ilmu adalah the motor force of Islam. Hingga ke zaman Imam Ghazali contohnya, orang Islam terlalu pandai, orang Islam terlalu cerdik, sehinggakan Imam Ghazali memfatwakan bahawa pada zaman dia, orang Islam dia tidak galakkan untuk mempelajari fikih. Dia cakap orang Islam pada zaman dia, dia fatwa jangan belajar fikih ke universiti. Jangan belajar. Kenapa? Dia cakap kerana terlalu banyak orang Islam nak belajar fikih, nak menjadi ustaz dan sebagainya. Kita kurang orang Islam yang mempelajari bidang perubatan. Ini satu fatwa Imam Ghazali yang sangat kontroversial. Dia memfatwakan supaya orang Islam mempelajari perubatan, bukan mempelajari ilmu syariah. Kenapa beliau berkata sedemikian? Kerana pada zamannya tabib-tabib yang menjaga umat Islam pada waktu itu adalah orang Yahudi. Dan beliau rasakan bahawa kalau kita tiada orang yang spesialis di dalam bidang perubatan, mempunyai ilmu sedemikian, kita akan dilanda krisis pada zaman beliau hidup. Jadi inilah yang harus kita kembalikan di dalam masyarakat kita. Perkara yang pada saya sangat mudah tetapi menjadi sangat payah untuk orang Melayu. Apa yang kita duk baca tiap-tiap hari? Apa yang selalu kita baca? Saya tanya orang Singapura, pada Singapura is supposed to be a knowledge-based economy. That is what they say. Baca makalah-makalah di internet, baca magazine-magazine dan sebagainya. Kita kehilangan budaya membaca buku. Ini saya nak gunakan kata ustaz tadi, membaca buku dari kulit ke kulit. Dan ini adalah tradisi keislaman. Kalau orang yang pergi belajar di Azhar, Jordan dan sebagainya, yang go through what we call the Turaf system, dia kena baca kulit ke kulit dan menghafal lagi kulit ke kulit.
Tapi kita dah hilang budaya ni, membaca buku daripada mula hingga ke akhir. Dan kerana ini tiada di dalam masyarakat Islam pada zaman ini, kita menjadi umat yang mempunyai pemikiran dependency, or what we call in economics and in international relations as dependency or dependency thinking, or thinking in a very dependent way. Kita memikir dengan cara yang mengambil daripada orang lain. Kita tak create new ideas. Kenapa kita tak boleh create new ideas? Kerana kita tidak membaca. Dan ini kita mesti lahirkan di dalam, atau mesti kita pupuk di dalam masyarakat kita sekarang. Islam boleh menjadi rahmatan lil alamin jika setiap anak Muslim membaca. Di Singapura, kalau awak di Singapura, satu kehebatan Singapura, saya bukan nak puji negara Singapura, tapi saya puji cara pentadbirannya, ialah mereka pastikan setiap tempat, sini dia panggil DUN, kan? Setiap DUN dia panggil, atau GRC di sana dia panggil, akan ada satu perpustakaan, dan setiap perpustakaan diberi jutaan dolar untuk menjadikan perpustakaan itu tempat kajian bagi masyarakat itu. Jadi setiap DUN tu ada perpustakaan yang hebat-hebat. Kat sini ada ke? Ada perpustakaan DUN di sini. Di Brunei tak ada. Saya tanya, mana perpustakaan dia? Oh bapak, kalau di sini kalau nak cari buku-buku akademik, tak ada di sini. Kena pergi ke Kuala Lumpur, dia cakap. Jadi saya kena terbang 2 jam baru boleh dapat buku akademik, balik ke Brunei. Baru boleh berfikir tentang Islam dengan cara yang lebih akademik. Satu krisis umat Islam pada waktu itu. Pertama, isu ilmu. Kedua, sebelum saya akhiri, bersangkutan dengan isu keilmuan, budaya ilmu di dalam masyarakat Islam adalah keadaan kaum wanita di dalam dunia Islam. Kalau kita lihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara pertama yang beliau tekankan pada waktu beliau atau zaman beliau ialah kebebasan wanita daripada dibelenggu oleh cara mereka dijaga oleh orang-orang lelaki pada waktu itu. Kalau kita lihat situasi dunia Islam sekarang, wanita Islam adalah golongan yang paling dimomok-momokkan dan diketerbelakang di dalam dunia Islam. Tadi di masjid saya beri contoh di Kelantan. Saya pasti orang Pulau Pinang dah pergi Kelantan. Kemarin saya beri ceramah di Kelantan. Pertama kali tu saya pergi ke Kelantan, dan saya terperanjat lihat di Kelantan orang yang paling aktif di dalam bidang ekonomi adalah orang perempuan. Mana nak cari orang lelaki dia? Saya tanya orang Kelantan, awak pergi kedai kopi, nanti kita nampak lelaki-lelaki dia tu ada kat sana tengah relax, minum teh, cakap-cakap. Keadaan wanita di dalam masyarakat Islam memberi gambaran mengenai keadaan masyarakat Muslim sejagat. Dan kita mesti memastikan bahawa orang perempuan dijaga. Presiden Jokowi baru-baru ni dia pergi ke Brunei. Beliau membuat satu statement yang sangat kontroversial. Beliau katakan dia tidak lagi mahu orang perempuan Indonesia untuk keluar menjadi maid dan amah di negeri lain. Dia nak mereka semua balik ke Indonesia dan tinggal di sana. Dan ini walaupun beliau bukanlah orang yang daripada pesantren dan sebagainya, ini adalah prinsip keislaman yang kadang-kadang kita lupa. Di dalam keluarga Islam, di dalam masyarakat Islam, wanita lah yang selalu terpinggir. Sehingga kan kalau kita lihat di masjid, ada hadis Rasulullah SAW, saya lupa matanya, mungkin Ustaz boleh ingat. Rasulullah ada di dalam satu hadis,
menceritakan tentang Aisyah yang mengajar orang-orang di masjid. Jadi Aisyah sendiri adalah satu daripada perawi hadis. Kita lihat orang perempuan pada zaman Rasulullah SAW, mereka juga ilmuwan. Mereka juga memberi kontribusi kepada khazanah pemikiran Islam. Tetapi pada zaman kita, awak lihat masjid-masjid. Saya baru tadi pergi masjid di sini. Tempat bersolat wanita, oh dia kasih small saja. Kalau di Brunei lagi kecil. Seperti orang perempuan ni, tempat dia kecil saja. Dia kasih satu macam tempat tutup, awak semayang aja di sana. Lelaki seluruh masjid dia dapat. Seperti orang lelaki ini datang tiap-tiap hari seluruh masjid. Jadi kita lihat penekanan kepada orang wanita sangat berkurangan dan kurang di dalam dunia Islam. Dan kita tahu, kalau kita lihat sejarah Islam, yang menjadi tunggak keilmuan Islam selalunya adalah orang perempuan. Mereka lah yang memulakan proses di mana seorang anak itu akan cinta kepada ilmu, kemudian menjadi masyarakat yang mencurah daripada segi ilmu. Kita lihat hidup Imam Bukhari, kehidupan Imam Syafi'i, kesemuanya mereka yang hebat-hebat ni, mereka akan katakan bahawa orang pertama yang mendidik saya adalah ibu saya. Jadi kita nak kena kembalikan ini, budaya ilmu di kalangan kita dan cara kita mengendalikan orang perempuan di dalam masyarakat kita. Kerana seperti tadi Ustaz katakan, kalau kita tengok pejuang-pejuang liberal pada zaman ini, kalau kita tengok pejuang-pejuang mengenai isu-isu sosial pada zaman ini, perkara pertama yang mereka tekankan ialah di barat khususnya ialah women's rights. Because to them, women do not have rights in Islam. Dan ini adalah konsepsi yang salah. Islam menekankan hak wanita, tetapi kerana kita telah lupa khazanah keilmuan kita sendiri, perempuanlah yang selalu kita lupakan di dalam perjuangan kita untuk menjadikan Islam ini rahmatan lil alamin. Terima kasih. Demikianlah tuan-tuan sekalian jawapan ataupun pencerahan yang diberikan oleh yang berbahagia Profesor, dan tentang bagaimanakah tuan-tuan sekalian untuk kita membina kekuatan, insya-Allah bukan saja kita hanya sekadar menzahirkan yang kita nak kepada Islam, tetapi dengan zahirnya nak kepada Islam untuk merealitikan tuan-tuan sekalian hasrat ataupun cita-cita kita. Nah, kita mesti ada isi. Antara isinya untuk membentuk kita menjadi umat yang insya-Allah rahmatan lil alamin, umat yang hebat. Yang pertama tuan-tuan sekalian, Profesor rumuskan, kita mestilah jadi orang yang berilmu. Di antara nak jadi orang yang berilmu, Prof kata tadi, kita mesti banyak membaca. Prof tanya, ada tak perpustakaan di DUN? Alhamdulillah ada, Prof. Kira perpustakaan bergerak apa dah. Tapi yang tak berapa nak bergeraknya kita. Jadi perpustakaan itu ada, alhamdulillah, tapi kita teruskan, kita akuilah kelemahan itu. Jadi insya-Allah nak betul kita kena batah balik. Kita patah balik, baca buku-buku tuan-tuan sekalian. Kemudian seterusnya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum saya nak minta sahibus samahah untuk membuat kesimpulan forum kita pada malam ini, jadi saya nak minta kepada tuan-tuan pula ganti saya, tolong tanya pula. Saya seorang duk tanya, aku nak tanya apa duk fikir. Jadi tuan-tuan pula fikir sekali ni, nak tanya apa tuan-tuan sila kemukakan soalan kepada kedua-dua tokoh ahli panel kita pada malam ini. Saya buka seluas-luas ruang untuk tuan-tuan. Dipersilakan. WB.
Wabi dan Lela. Okey bang, ya. Ya Tan, sila. Tak apa, bangkit, tak salah. Bagi nama sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar bin Yusuf. Pertamanya saya nak tanya kepada ahli panel yang pertama tentang ahli panel yang pertama ada sebut tentang bangsa yang lupa sejarah dia akan hilang jati diri dan susah untuk dia maju. Jadi kita orang Melayu di Malaysia ni, kita tengok orang Melayu di Singapura macam tertindas teruk. Jadi kita nampak dari jauh, nampak orang Melayu di Singapura ni macam kesian duduk di Singapura kena tindas teruk, minoriti dan sebagainya. Tapi saya pergi Singapura dalam sebulan yang lepas, saya bertanya pada seorang driver taksi. Dia marah, dia kata, "Dak, Melayu di Singapura ni hebat." Jadi saya nak minta pandangan daripada ahli panel yang pertama tentang hal ni. Kemudian soalan saya yang kedua pada Dr. Asri, banyak kupas tentang keadaan orang Islam di seluruh dunia ni, pengotok, rasuah banyak dan sebagainya, benda-benda yang tak elok semua pada orang Islam. Jadi saya pun tadi duk fikir apa sebab. Adakah, ni saya nak tanyalah, adakah benda-benda macam ni dia kena top down, daripada atas turun ke bawah? Sebab dia budaya pembersih, budaya punctuality, budaya benda-benda yang elok ni, saya rasa dia perlu ada yang pertamanya undang-undang. Walaupun undang ada, kena ada penguatkuasaan, kena ada contoh yang baik daripada pemimpin. Jadi saya rasa negara-negara umat Islam sekarang ni, pemimpin-pemimpin dia mungkin dari segi integriti, walaupun dia Islam, tapi integriti dia mungkin dipersoalkan. Tetapi pemimpin-pemimpin negara yang bukan Islam, walaupun dia bukan Islam, tapi mungkin dari segi integriti dia tinggi. Adakah disebabkan itu maka kecantikan Islam tak seserlah? Wallahu a'lam. Ustaz, apa nama WB? Kita bagi jawab satu-satu dulu no? Okey. Kita minta kepada ahli panel kita yang pertama dulu. Jawab soalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa mana-mana saya pergi di Malaysia, soalan ni akan ditanya. Adakah orang Melayu di Singapura tertindas? Saya selalu jawab, ya, mereka tertindas. Dan orang yang tanya tu cakap dengan saya, "Oh, kenapa doktor cakap macam itu? Pasal awak yang tanya saya?" Itu sebab saya jawab, diorang tertindas. Memang kalau kita lihat daripada perspektif politik dan daripada perspektif orang Melayu dapat ke tempat-tempat yang strategik di dalam beberapa sektor di Singapura, kita nampak penindasan tersebut. Tetapi pada saya, seperti yang dikatakan juga, saya nak berbalik kepada Malcolm X, orang yang sangat hebat. Beliau katakan, how you see reality determines what you will do with it. How you see reality determines what you will do with it. Bagaimana kamu lihat reality kamu adalah bagaimana kamu akan respon kepada reality tersebut. Kalau orang Melayu di Singapura rasakan mereka tertindas, saya rasa mereka tidak akan ke mana pun. Tapi saya, keluarga yang datang daripada sini, kita pergi ke Singapura. Di sini kita rasa tertindas sebab kita lari ke Singapura. Di Singapura pun kami tertindas. Keluarga saya, ni cerita sedikit tentang datuk nenek saya, datang daripada Hadramaut, rasakan mereka tertindas, lari ke Gujarat, rasa mereka tertindas kerana British datang, hancurkan Empire Mughal, lari ke Burma, pergi ke Burma, dibunuh oleh raja di Burma, tu ada penindasan kaum Buddhis di sana, lari ke Penang, 3 generasi di Penang, rasa tertindas kerana di Penang pun banyak masalah dengan orang British, pergi ke Singapura.
rasa tertindas, mana lagi saya nak pergi? Mungkin saya boleh pergi ke Kelantan. Okay. Tetapi reaksi datuk nenek saya sendiri ialah, jika kamu rasa diri kamu tertindas, apakah akan kamu buat? Itu soalan yang kita harus jawab. Dan saya rasa soalan yang orang Islam di Singapura harus jawab. Dan bagaimana umat Islam di Singapura sekarang menjawab soalan itu? Buat beberapa generasi, orang Islam di Singapura mengambil perspektif bahawa kerana kami tertindas, kami akan menindas diri kami sendiri. Jadi kita ada masalah sosial. Orang Melayu di Singapura, kadar perceraian antara 2 perkahwinan, 1 akan bercerai. Kadar pengambilan dadah sangat tinggi. Orang Melayu sekarang ada baru punya trend di Singapura, dia suka tattoo. Dia pakai tattoo. Dan banyak masalah-masalah sosial yang kalau saya nak cakap sampai subuh pun mungkin kita tidak akan habis. Tetapi ada generasi yang baru yang merasakan bahawa kalau kita menindas diri kita sendiri di dalam keadaan penindasan, kita tidak akan ke mana. Dan kalau kita lihat sejarah Islam, Islam terlahir di dalam keadaan penindasan. And this is a formula that I want to tell you all today that we can learn from history. Satu daripada perkara yang kita dapat pelajari daripada sejarah Islam ialah Islam akan hebat apabila ia ditindas. Orang Islam akan menjadi hebat apabila mereka mengalami penindasan. Ulama-ulama Islam, baik Ibnu Taimiyah, baik Imam Syafi'i, Ibnu Hanbal dan sebagainya, semuanya yang hebat-hebat yang kita tahu, semuanya ditindas. Tetapi kerana mereka ditindaslah, mereka melawan penindasan dan menjadi ulama pemikir masyarakat yang kuat. Dan ini pada saya yang sekarang sedang berlaku di Singapura. Orang Melayu tidak lagi merasakan bahawa reaksi penindasan ialah untuk menindas mereka diri mereka sendiri. Dan kita lihat dah ada perubahan. Sama seperti orang hitam di Amerika. Buat beberapa generasi mereka ditindas dan menindas diri mereka sendiri. Tetapi apa yang harus kita lakukan di Singapura pada saya ialah untuk melahirkan orang-orang pemikir-pemikir cendekiawan dan profesional yang berani berdiri, bercakap dan melawan penindasan. Ini yang kita nak kena adakan di Singapura. Dan kita sedang lakukan. Saya selalu diingatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini selalu saya ingatkan kepada anak-anak muda di Singapura. Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah di dalam dunia ni seorang yang gharib, orang yang orang kata pelik, pelik, gharib, a stranger in English, atau orang yang di dalam perjalanan, aw abirus sabil, yang sentiasa berjalan. Orang yang gharib dan orang yang sentiasa berjalan, a traveller, will always feel, akan selalu rasa yang situasinya itu menindas dirinya, tetapi dia tidak takut kepada penindasan. Dia menggunakan penindasan itu sebagai motivasi bagi diri mereka. Dan ini kita nak kena terapkan di dalam anak-anak kita di Singapura dan pada saya di mana-mana saja. Kalau kita lihat masyarakat Muslim di Amerika, di Europe dan sebagainya, mereka menghadapi penindasan yang pada saya lebih teruk daripada apa yang dialami oleh orang Islam di Singapura. Adakah mereka akan keterbelakang oleh kerana penindasan tersebut? Pada saya tak. Kerana kalau mereka betul-betul mengikut ajaran Islam, mengikut apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka akan memperkasakan diri mereka dengan penindasan tersebut. Dan insya-Allah saya perlukan orang-orang dan sahabat-sahabat, akhi akhwat kita di Malaysia untuk selalu mendoakan kita
di Singapura sebagai minoriti, kaum minoriti di sana, insya-Allah. Terima kasih di atas jawapan yang diberikan oleh Profesor. Jadi saya teruskan kepada saya bersama Dato' Sri untuk menjawab persoalan yang dikemukakan sebentar tadi. Silakan Dato'. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bertanya tadi, saya ingat minggu lepas saya ada baca satu orang bagi tahu ada satu orang bukan Muslim daripada Europe ke apa datang nak masuk Islam di satu masjid di Kuala Lumpur, saya ingat. Masuk tanya Islam, kemudian dia minat dengan Islam bila orang terang tentang Islam. Bila dia nak keluar tengok-tengok kasut, dia orang curi pula. Terus dia batal hasrat dia, tak jadi masuk Islam. Macam mana dia kata teruk tempat ni? Jadi apa dia postpone dulu nak masuk Islam. Jadi kita teruklah orang Islam ni kan. Datang masjid curi kasut. Saya pergi ke Amman tahun lepas, Jordan, jumpa student. Saya kata kat pelajar-pelajar syariah, saya kata dari dulu saya datang ke Amman ni, banyak kedai-kedai kitab ni. Tak larang nak ikuti kitab-kitab baru. Kita beli sewa balik berapa banyak rumah kita mah kitab ni. Tu pun tak tercapai lagi yang mana ditulis yang buku baru. Betapa banyak kitab di Amman, jangan kira Kairah lagi teruk. Gagal untuk jadikan orang Arab ni tahu bagaimana nak buang sampah dalam tong sampah. Kita jarang tengok, tak tahu pergi US, jarang dia bagi tahu sila buang sampah dalam tong sampah, tak bagi tahu pun. Tapi tak ada orang buang sampah luar pada tong sampah. Boleh teruk sangatlah. Anjing dia buang najis pun dia kutip. Dia tanggungjawab. Ada juga yang tak kutip lah, tapi maksudnya bersih lah, banyak yang bersih lah. Sekarang ni kotor. Di Paris kotor, tapi kalau tanya pasal apa kotor, dia kata orang Algeria banyak sangat. Di London pun sebagian kotor, pasal apa Pakistan banyak kita. So saya nak balik, saya rasa tadi ini masalahnya. Masalahnya ialah apabila kita gagal untuk memahami kerangka sebenar ajaran Islam. Saya buat contoh tentang hukum tadi. Ini kita ada masalah ISIS lah, masalah Islamic State, negara Islam, masalah hudud dan seumpamanya. Ini pun satu cara fikir yang bermasalah pada orang Islam. Saya selalu ulang, repeat the same topic, the same things, so many occasions. Saya kata bila Nabi sampai ke Madinah, Abdullah bin Salam dalam riwayat Al-Imam Tirmidhi report apakah benda yang pertama. Pasal Abdullah bin Salam ialah sarjana Yahudi, so dia ada banyak maklumat tentang Nabi ni. So dia kata dia pun pergilah bersama dengan orang ramai nak tengok siapa dia yang mengaku Rasul ni. Dia Rasul betul ke bukan Rasul? Tapi dia kata fara'aitu wajahu fa'alimtu anna wajahu laisa biwajhi kadzdzab. Aku tengok muka dia, aku tahu ini bukan muka seorang pendusta. Kemudian wa kana awwala ma takallama bih, benda yang paling awal aku dengar Nabi tu cakap. Dia tak masuk Islam ni, dia nak dengar dulu ni. Dia kata ayyuhan nas. Ni nak jadi pemerintah ni, orang dia jemput dia datang ni. Ayyuhan nas, ifshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasun niyam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Maksud bagi salam sejahtera kepada orang, bagi orang semua rasa damai. Peace be upon you. Bagi manusia rasa damai. Sebab tu nama Tuhan As-Salam. Manusia tak boleh hidup di dunia ini melainkan dia mesti berdamai dengan Tuhannya, berdamai dengan dirinya, dan berdamai dengan alam sekelilingnya. Sepatutnya semua orang duduk dalam masyarakat Islam, dia akan terasa nikmat salam. Tapi kita orang Islam teruk, bukan nak bagi salam, duduk bincang, boleh jawab salam ke tak boleh jawab salam kalau orang kafir bagi. Teratur otak kita.
Nabi kata ifsus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum, semua dapat. Nabi tak ada salam passion salam assalamualaikum salam satu Madinah ke apa, tak ada. Assalamualaikum, semua dapat. Sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan beri orang makan. Maksud bagi pastikan semua orang dapat makan. Maksudnya kebajikan awam, kebajikan rakyat. Setelah mereka aman damai, kebajikan mereka. Tak boleh ada rakyat yang lapar. Makan tu mewakili semualah kebajikan. Wasilul arham, hubungkan silaturahim, kuatkan ikatan masyarakat. Arham ni dia lebih kinship, kekeluargaan lah, tapi maksudnya hubungkan kekeluargaan. Wasallu wan nasun niyam, kemudian baru spiritual elements Nabi tekaskan, iaitu solat dalam keadaan orang tidur, bukan menunjuk-nunjuk ke orang. Jangan tengah orang duduk tidur kita pergi duduk bang di masjid, kacau orang tidur. Bukan bang pada waktu betul, tak apalah ni, tengah-tengah malam pergi duduk baca Quran, orang nak lena. Kalau betul-betul sallu wan nasun niyam, maksud semayang ketika orang tidur, maksudnya jangan menunjuk ke orang, ikhlas. Ini Nabi SAW. Nabi tak kata, wahai manusia, aku akan jadi pemerintah Madinah ini, maka sesiapa yang mencuri aku akan potong tangannya, sesiapa yang murtad aku akan potong kepalanya, sesiapa yang buat jenayah, sesiapa yang buat maksiat akan aku sebat belakangnya. Nabi tak kata yang tu. Prioriti, sebab tu semua masyarakat terima. Setelah dibuat masyarakat yang baik, disediakan semua kelengkapan, disediakan semua keperluan, baru disebut soal undang-undang LAS. Ini orang Islam tengok ISIS lah, tu Amerika ke apa, siapa tak tahulah kan. Masuk apa yang dia fikir, kalau Islam berkuasa kita akan hukum. Itu bila kita nak tegakkan Islam, perkara pertama dalam fikiran ISIS, undang-undang jenayah. Dia kira seolah-olah banyak benar orang Islam dengan jenayah ni. Saya bukan anti hudud, saya kata hudud boleh buat, tapi fikir hudud nombor satu salah. Bagi makan orang dulu, bagi kebajikan. Sebab itu di barat, tadi undang-undang timbul, di barat tak ramai tangkap orang buang sampah, sebab manusia ada kesedaran. Dia tak percaya kita. Saya dulu cadang kat Perlis pun saya cadang, kena buat tulis, siapa tak cuci, siapa tak bersihkan semula tandas berdosa. Kena abang tu baru faham kot kan. Pastikan bilik air bersih, jika tidak anda berdosa. Kena habaq macam tu kot. Tapi orang sana tak ada pun. Bukan saya puji barat, banyak juga benda merepek di barat kan. Tapi nak ceritanya elemen-elemen yang seperti ini, kesedaran. Sebab itu soal apa yang Islam datang, bila dia datang, dia jadikan kebaikan itu budaya. Sebab tu kita orang Melayu tak boleh compete Cina dalam soal bisnes. Orang Melayu baru nak pergi masuk, anak hantar business study, belajar nak buat account. Cina, perniagaan itu adalah satu budaya. Dia tak tahu kau celek-celek mata nak makan gaji kerajaan, dia tak ada dalam fikiran dia. Macam mana nak berniaga? Pak dia berniaga, abang dia berniaga, bisnes. Sebab itu dia tak boleh dilawan. Orang susah nak lawan dia dalam benda tu, sebab benda itu darah daging dia. Sehingga kebaikan itu menjadi hati nurani orang Islam, seperti mana dia telah jadi pada generasi yang awal. Barulah masyarakat dapat dibaiki. Jika tidak, kebaikan ini main ceramah, forum perdana, lepas tu balik tidur, beli balik, esok buat lagi program, tak ada apa. Kerusi pun selera kita tengok besok kan. Bukanlah kata salah, ternyata kita banyak program, untung penceramah duk main pergi balik gitu. Tapi kita tak boleh buat apa. Kita mesti baiki masyarakat ni. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk. Jadi tuan-tuan sekalian, saya buka lagi. Ada lagi? Okey, YB.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya, nak tanyalah, ada tak macam majlis mufti ke apa ke? Sebab kalau kita cakap pasal Islam ni rahmatan bil alamin, macam kan kita ada banjir yang paling besar yang berlaku di Kelantan, di Pahang, dan yang paling teruk lah dalam 1000 tahun kot. Dia punya tahap hujan yang menyebabkan ramai umat Islam kehilangan semua benda. Tapi cuba kalau kita fikirkan, kalau orang nampak semua zakat, duit-duit zakat itu dikumpulkan, sebagai contoh lah, Selangor ada 1.2 bilion. Kalau ambil 50 juta ke, dan satu negara punya duit zakat disalurkan untuk membantu Kelantan buat rumah semua, saya rasa insyaAllah saya nak tanya je lah, kok ada majlis mufti ke, majlis apa-apa yang agama-agama ni yang yang bertanggungjawab pada duit zakat ni, adakah, saya tak dengar lagi lah, mungkin ada usaha-usaha macam ni tapi saya tak dengar lagi lah. Kalau boleh dibuat begitu, baru orang nampak zakat ni memain peranan yang sangat signifikan dan telah menyediakan rumah dan macam-macam kepada mangsa-mangsa banjir yang dah kehilangan semua benda. Okey, soalan kedua ialah, saya selalu sebagai adun, saya selalu pergi masuk dalam setiap perayaan macam sekarang Chinese New Year kan, dan kalau orang Islam masa bulan Ramadan kita pergi ziarah rumah ke rumah. Saya tak suka mai kat dewan lepas tu bagi-bagi hamper, bagi duit, bye bye. Saya selalu pergi rumah ke rumah. Jadi Chinese New Year tahun ni saya sudah melawat 65 keluarga. Saya tengok mereka ni susah. Selalu kita ingat orang Melayu, orang India susah kan, tapi memang susah. Ramai orang-orang Cina di kampung-kampung di Penanti ni memang susah sungguh lah, yang guna dapur kayu. Mereka bukan beli arang pun, dapur kayu, ayak telaga masa kecil-kecil, macam saya kecil-kecil dulu masih macam tu, banyak macam tu. Tapi yang sedihnya saya tengok mereka miskin sangat-sangat, tapi macam menyembah patung berhala. Macam kita tengok Rasulullah dulu-dulu mai ke untuk selamatkan manusia daripada menyembah berhala. Tapi kita duduk dengan orang-orang kampung, sebab saya masuk ke kampung-kampung, mereka duduk dengan kita bersama-sama orang Melayu, tak ada siapa ceritakan kepada mereka pasal Islam. Soalan. Itulah. Okey, last soalan. Soalan yang last kali. Okey, saya akan buat satu dialog hudud dalam bahasa Mandarin, insyaAllah bulan depan. Saya just nak tanyalah, apakah pendapat pakar-pakar mengenai ini, sebab ramai penduduk Cina, Persatuan Cina sekarang ni dia macam risau pasal hudud. Jadi saya akan insyaAllah buat pada 29 hari bulan, dan invite lah semua Persatuan Cina, semua akan main lah. Tapi orang yang akan bercakap mengenai hudud tu ialah Brother Lim Jui Sun. Jadi saya nak tanyalah pendapat mengenai ini. Dan yang tadi masalah pasal dakwah tu, apa yang saya buat, sebab sebelum dah masuk kampung saya tengok, saya nak buat direct approach. Setengah orang kata nak dakwah selindung-selindung kan, saya tak. Saya pergi cakap kat semua JKK saya, termasuk yang non-Muslim, saya kata saya adun, nanti kat akhirat saya akan ditanya, siapa you tak pernah cerita pasal Islam. So saya buat 2 hari khusus wajib belajar pasal Islam dan semua agama lain, supaya dia faham yang Islam adalah agama yang benar. Saya nak tanya pendapat lah, adakah cara ni yang cara yang betul? Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih YB. Siapa nak respon? Prof. Datuk. Ya, Datuk. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Saya pertama tentang zakat ni. Walaupun zakat sebenarnya dia tak duduk bawah mufti, zakat dia duduk bawah pihak urus zakat, urusan zakat. Cuma mufti duduk dalam majlis agama Islam negeri-negeri. Cuma zakat
Malaysia ni banyak dekat 2 bilion tu setiap tahun tu, kan lebih sekarang. Kalau zakat ni betul-betul lah berfungsi, saya ingat, bukan kata tak berfungsi, kalau betul-betul fungsi, banyak benda yang orang Islam boleh buat. Tak mungkin lah kita dengar ada orang Islam pergi gereja minta bantuan, tak mungkin. Tapi kira duka cita lah. Tapi ada improvement tentang zakat ni. Maksudnya dah ramai orang duk bising. Masa dulu kita bising, ramai orang tembak kita. Lama-lama ramai juga orang bising, kan? Orang bising tentang zakat. Bahkan saya telah sebut pandangan saya, hatta pada non-Muslim kita boleh bagi zakat. Kepada kita kena luaskan fiqh ni. Kalau kita baca Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam fiqh zakat, mu'allaf tu bukan hak masuk Islam je, hak teringin nak masuk Islam, hak mungkin masuk Islam, hak kalau dapat zakat dia boleh baik dengan semua, mu'allaf belaka. Kita bising kalau ada gereja, kalau apa, tapi bagi bantuan ke hospital, bagi pada orang Islam. Kata ni gereja ada agenda, awak hang tak bagi duit hang, awak kita tak bagi duit kita. Duit kita banyak, bilion-bilion, pergi mana? Bukan bilion, tiap-tiap tahun. Itu satu hal lah. Tentang Kelantan, saya pun tak nafikan, setiap negeri saya fikir ada bagi, cuma banyak mana bagi tu tak tahu. Bagi saya kebanyakan negeri bagilah kat Kelantan ni. Cuma macam mana dia orang nak distribute zakat tu, Allahu Ta'ala alam. Kadar tu cukup kadar, itu pun kita tak tahulah, kan. Nak kena tengok balik, nak kata nak jawab pun tak berani juga. Sekali tengok negeri nu bagi terlalu banyak, ada yang bagi banyak. Cuma kita puji masyarakat Malaysia telah independen. Sebenarnya bila berlaku banjir di Kelantan, kita tengok rakyat tak bergantung dengan kerajaan, semua pakat buat sendiri. Itu satu kehebatan rakyat Malaysia, makin meningkat. Maksudnya rakyat no longer rely on the government. So ini dia ada peningkatan di sudut dia panggil civil society. Ini satu benda yang bagus dalam masyarakat kita. Tentang dakwah pada non-Muslim tu, setiap orang dia tahu hikmah adalah perkataan yang sesuai pada waktu yang sesuai. So kita kena tahulah, kita boleh agak, kalau kita rasa itu yang terbaik untuk mereka, we have to tell them actually agama kita. Orang Melayu ni kadang-kadang dia bersembang semua, sembang politik, sembang macam-macam harga barang, tapi sembang tentang Islam kita tak sembang. Sebenarnya kita Islam ni, kita rasa nak kata yang tu rasa berat lidah ni. Yang lain semua kita boleh cerita dia, kita sembang dengan dia, kita boleh mengumpat sama dengan dia, semua kita boleh. Tapi nak cerita Islam kita tak larat. Sebenarnya bimbang di akhirat kalau ada orang dia tak masuk, Allah tak akan, Quran kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, hatta nab'atha rasula, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab sehingga kami menghantar rasul. Jadi maksudnya rasul tu sehingga dia dapat penerangan tentang Islam lah. Tiba-tiba dia kata aku dah duk cari penerangan, tak ada siapa terang, tengoklah internet pun pening. Ada lah orang Islam depan rumah aku duk tanya dia apa, dia tak sat lagi aku bagi tahu aku bukan ustaz, aku nak bagi tahu hang. Akhirnya di akhirat dia dakwa kita, ya wahai Tuhan, aku memang cari agama ni, tanya dia tak bagi tahu. Kita boleh masuk dalam tu, sini lokap lah, untuk akhirat tak tahu masuk apa, kan, pandai-pandai sendiri ya kita tahu. So artinya ini masalah yang kita kena. So saya ingat alhamdulillah kalau YB ada kesedaran tu, benda yang sangat-sangat bagus lah. Mudah-mudahan insyaAllah satu sumbangan. Politik semua ni habis, jadi YB jadi apa, ada masa habis lah, habis term dia habis. Mai pilihan raya orang lain pula pun kita tak tukar, tetapi amal kebajikan kita dan dakwah kita kekal di sisi Tuhan insyaAllah. Okey. Silakan Pak. Saya nak tambah sikit tadi daripada Ustaz, apa yang Ustaz cakap tadi. Dan ini adalah observasi saya berada di Malaysia ni. Saya cakap tadi di masjid, satu masalah yang saya lihat ni sekarang YB nak beri penerangan mengenai hudud, ialah Islam di negara ni, if I can provide my humble criticisms, we say, telah diasabiahkan dan telah dipolitikkan. Ini pada saya menjadi satu masalah yang besar pada umat Islam di Malaysia juga. Apa maksud saya Islam telah diasabiahkan?
Islam ni dah jadi milik orang Melayu. Tadi Ustaz ada tekankan juga perkara ni. Dan di dalam kita nak menerangkan isu hudud ni, saya rasa we are hitting the target but we are missing the mark. Kita tembak panah kita tu ke target tu, tapi kita tak pergi kepada dia punya apa tu, mark dalam bahasa Melayu apa, kira dia punya sasaran tu. Saya rasa kalau YB buat program untuk memberi penerangan tentang hudud pada orang Cina, walaupun di dalam bahasa Cina ke, Hokkien ke, Cantonese ke, you are totally missing the mark. Kerana orang yang datang tu, seperti tadi hadis yang Ustaz tukil dan hadis yang sangat baik tu, dia tidak merasa peace, dia merasa takut dengan benda ni. Dan dia akan datang dengan perasaan takut tu. Cara apa pun penerangan yang kita berikan, rasa takut tu tetap akan ada. Tapi saya rasa kita kena mengambil langkah ke belakang dan bertanya, adakah isu hudud ni, dan saya kemarin di Kelantan tu betul besar isu hudud ni, harus kita besar-besarkan? Ataukah adakah isu hudud ni, saya yang datang daripada Singapura, negara yang kecil ni, harus dijadikan satu senjata politik bagi mengenengahkan satu agenda sesebuah kumpulan? Ini satu masalah. Dan ini yang saya bimbang. Kita nak terangkan kepada orang Islam, akhirnya kita jauhkan dia daripada Islam dengan isu ni. Pada pendapat saya, dan ini bukan nasihatlah kepada YB lebih peka tentang apa yang berlaku di Pulau Pinang ni, I feel that it is going to be a counterproductive session in the end. Kerana ia akan menjadi satu sesi yang mereka rasakan hukum-hukum Islam ni memang zalim rupanya. Walaupun di dalam bahasa Cina pun kita explain. Tapi kita mesti cuba, they say in academic language, decouple. Kita keluarkan hukum hudud ni dan memberi gambaran kepada mereka tentang keindahan syariah itu dahulu. Mereka tak faham tu pun. Mereka tak faham pun apa kedudukan hudud di dalam syariah. Apa tu syariah sebenarnya? Bila diorang dengar, oh, the Islamic State akan will uphold the syariah. Apa tu syariah? Orang Islam memahami syariah sebagai hukum. Tetapi syariah bukan hanya hukum. Syariah mencakupi ethical, perkara-perkara etika dan sebagainya. Jadi kita nak kena peka dan prihatin tentang perkara ni. Kadang-kala orang Islam merasakan Islam ni perkara satu agama yang tidak dapat mereka terima kerana kita telah mempolitikkan Islam dan kerana kita telah mengasabiahkan dia. Dan kita nak kena keluar daripada pemikiran sedemikian. Pertama. Kedua ialah, ni saya belajar daripada orang hitam Islam, kita harus push the envelope. They say push the envelope. Berikan Islam kepada orang yang bukan Islam. Masalah kita di Singapura, orang Islam di Singapura, ini memang masalah besar di kalangan umat Islam di Singapura, ialah kita tak pernah mengajak orang bukan Islam untuk menjadi Islam. Sekarang saya nak tanya orang Melayu di Pulau Pinang, bila ada ke ustaz-ustaz di sini, orang-orang yang cerdik pandai mengenai Islam, yang akan bercakap kepada orang bukan Islam, baik Cina, India dan sebagainya, maukah engkau menerima Islam, mengajak dia menjadi orang Islam? Adakah kita lakukan perkara ni? Kerana di Amerika Syarikat, di Europe dan sebagainya, Islam berkembang. Islam is the fastest growing religion in Europe and America. Kerana satu perkara je, bukan kerana banyak ulama di sana, bukan kerana banyak ustaz di sana, bukan kerana banyak forum perdana di sana. Kerana orang Islam mengambil langkah untuk berkata kepada orang yang bukan Islam, mahukah engkau menerima agama Islam? And I'm telling you, if we really ask the question, as they say, kalau kita push the envelope, ramai orang yang ingin menjadi Muslim. Tapi kita tak buat sedemikian. Kenapa kita tak buat sedemikian?
kerana kita rasa Al-Quran, nama Allah, Islam adalah milik kita orang Melayu. Jadi kita nak kena rubah budaya ni, kita nak kena rubah cara pemikiran. Okey. Terima kasih kepada doktor, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat sekalian. Ada lagi kah? Okey, satu soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya nak tanya satu soalan. Saya minta doktor kita, Dr. Asri daripada Perlis jawab. Kita ni orang Islam dah lama dah, kan? Dah lama, datuk nenek kita semua dah Islam dah, kan? Cuba kita ikut jejak Nabi. Saya nak suruh Dr. Asri jawab lagi. Yang pertama, kita ni orang Melayu kena berhijrah. Bila kita berhijrah, kita pandangan kita luas. Apa boleh kita buat? Kalau kita tak berhijrah, ikut cara Nabi, duduk duk karat itu, sampai bila duk karat itu? Itu ya, kesian, terima kasih. Okey, Datuk jawab, lepas tu Datuk buat kesimpulan sekali ya. Toy. Terima kasih. Hijrah ni ada dua, kan? Hijrah sungguh-sungguh, tuan tubuh tu hijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Dalam istilah syarak dia hijrah min daril kufur ila daril Islam, daripada wilayah kufur kepada wilayah Islam, itu pun hijrah. Hijrah satu lagi daripada perangai tak elok kepada perangai elok, tu pun hijrah. Tapi agama ni suruh kita berjalan. Afala yasiru fil ard, tidakkah mereka itu berjalan, kan? Tidakkah afala alam tarau, tidakkah kamu lihat? Dan Imam Syafi'i kata safir tajid iwadan amman tufariqu, hendaklah kamu bermusafir nescaya kamu mendapat ganti orang yang telah kamu tinggalkan. Banyak Imam Syafi'i punya syair suruh orang bermusafir, jalan, tengok agama, suruh tengok luas. Sebab tu kita nak sembah Allah di ni apa, buat perahu ni dengan Allah di Mekah, Allah yang sama aja. Tapi kenapa kita pergi sampai ke Mekah? Kerana pertama di samping tempat itu diberkati, tapi Tuhan juga mau manusia ni berjalan, pergi tengok. Bila tak tengok, kita tak tahu tempat kita, kan? Bila kita tengok, oh ada lagi tempat lain. Oh kita, sebab tu saya kadang-kadang orang Melayu ni, dia tengok hak dia, lepas tu hak lain pada hak dia buat, dia kata salah. Oh hak Arab salah, semua salah. Hak Melayu macam wahyu turun di belakang rumah dia ni, kampung dia ni. So tengok Arab buat, Arab salah, cara Arab mayang, Arab salah, dia betul. Arab pun satu hal juga, kan? Arab tak berjalan, sebab tu kena berjalan. Tengok, jangan duk tengok hak orang Melayu kita duk buat lama dah. Hak tu bahasa kita. Cuba tengok hak orang Islam lain buat macam mana pula. Mix, bagi bercampur sikit. Ni alam dunia. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla rahmati kita. Saya last mesti nak main daripada Perlis, duduk fikir nak main. Pagi esok ada pula seminar wanita apa ikram buat di Perlis. Pagi tadi pun ada dialog dengan ideas dengan NGO so call ni. Kadang-kadang kita fikir habis program ni apa jadi tau. Program ni main forum ni tak tahu lagi duk boleh main, orang panggil macam-macam. Tapi akhirnya main gitu, lepas tu makan nasi balik. Kita apa benda kita kena buat sesuatu supaya orang Islam berubah. Dan yang tu saya pun tak boleh buat, pengurusi tak boleh buat. Kita semua kena buat. Kita thag min thuguril Islam. Kita adalah benteng daripada benteng-benteng Islam. Tolonglah buat di pihak kita. Kalau kita menega, tolonglah menega supaya orang rasa kita rahmatan lil alamin. Kalau kita jadi cikgu, bagilah rahmatan lil alamin. Kalau kita jadi ustaz terang, bagilah rahmatan lil alamin. Jangan sampai pukul budak patah apa semua, itu ustaz pergi mati pun dah. So tak rahmatan lil alamin. Jadi jagilah rahmatan lil alamin.
Kalau kita bawa kita pergi sembahyang Jumaat, rahmatan lil alamin, parking tengah jalan, orang bukan Islam nak lalu, dia kata kacau, dia orang ni kalau mau sembahyang kacau kita. Jadi tak rahmatan lil alamin. Nabi larang ganggu jalan orang. Kita pergi sembahyang menghadap Tuhan, ganggu jalan orang awam. Itu pun tak rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tuan-tuan sekalian jawapan yang terakhir yang telah pun dijawab oleh yang berbahagia Sahibu Samah Datuk Mufti. Jadi tuan-tuan sekalian, dan juga sedikit pesanan supaya kita kembali kepada Islam dan sebagai cara hidup kita. Itulah tuan-tuan sekalian kesimpulan ataupun amanat. Nah, yang terakhir daripada Datuk Sahibu Samahah bermakna tuan-tuan sekalian berakhirlah program forum kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan sekalian, saya bagi pihak pengurusi forum pada malam ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kedua-dua tokoh di atas memenuhi jemputan kita pada malam ini. Tak lupa saya kepada yang berhormat Datuk Haji Abdul Malik bin Abdul Qasim sebagai penganjur program kita pada malam ini. Yang berbahagia Datuk Pengarah Jabatan Agama Islam yang sanggup tunggu sehingga ke 12 tengah malam. Dan kepada tuan-tuan, puan-puan semua, tak lupa saya kepada seluruh ahli jawatan kuasa program yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menjayakan program ini. Sekurang-kurangnya pun tuan-tuan sekalian, insya-Allah sedikit sebanyak akan menjadikan kita ataupun dapat kita melakukan sedikit perubahan. Dah tak jadi macam yang berbagai Samahah kata Datuk Samahah kata tadi, saya Samahah kata tadi, kita buat, siapa tak buat. Kita buat, siapa tak buat. Lepas kita buat, habis. Lepas kita buat, habis. Dah banyak kali dah. Dah beratus-ratus, puluh-puluh tahun dah. Tapi kesannya kita tak nampak. InsyaAllah, kita sama-samalah tuan-tuan sekian sedikit sebanyak memberi kesan ataupun melakukan perubahan. Mudah-mudahan kesannya memberi tetesian kebaikan ataupun di mana tajuk yang kita sebut pada malam ni, rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan orang yang bukan Islam terpegun dan berminat untuk menyertai agama kita, insya-Allah. Jadi hanya sekadar ini, terima kasih kepada semua. Segala yang baik daripada Allah, segala kesilapan daripada kelemahan saya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis.